Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dalam tajuk ahadith dhaifah wa mawdu'ah fi du'a, iaitu hadis-hadis yang lemah dan palsu dalam bab berdoa. Dan telah kita nyatakan lebih kurang 4 contoh hadis yang lemah dan palsu di dalam bab doa. Iaitu hadis yang pertama dulu, idza a'itukumul umur fa'alaikum bi ahlil qubur. Jika sekiranya kamu tersepit ataupun ada kesulitan, maka hendaklah kamu meminta kepada ahli kubur. Au fasta'inu bi ahli al-qubur, atau meminta kepada pertolongan kepada ahli kubur. So hadis ini adalah suatu hadis yang palsu sebagaimana yang telah kita sebutkan. Contoh yang kedua adalah iza sa'altumullah fas'aluhu bijahi. Apabila kamu memohon doa kepada Allah, maka mohonlah doa dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna jahi indallahi azim. Sesungguhnya kedudukan Nabi di sisi Allah Taala itu azim, agung. Au tawassalu bi jahi, ataupun bertawassullah kamu dengan kedudukanku. So hadis ini juga adalah hadis yang tidak ada asal. Kemudian contoh yang ketiga, hasbi min su'ali, hasbi min su'ali ilmuhu bihali, iaitu cukuplah bagiku pengetahuannya tentang keadaanku sebagai permohonan kepadanya. Ini disandarkan kepada qaul Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi disandarkan kepada qaul Ibrahim, dan dia daripada Israiliyat dan tidak ada asal. La asla lahu, tidak ada asal bagi riwayat hadis ini, iaitu apabila kata Ibrahim dalam riwayat yang tidak ada asal ini, cukuplah bagiku pengetahuannya, itu maksudnya cukup bagi aku dengan ilmu Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala maha mengetahui keadaan Nabi Allah Ibrahim AS, maka tak payah doa. Tak payah doa kerana Allah dah tahu dah keadaan Ibrahim pada ketika itu. Maka dengan pengetahuan Allah Ta'ala terhadap keadaan Ibrahim yang akan dicampak ke dalam api itu, maka tak payahlah doa, Allah dah tahu dah. So hadis ini la asla lahu. So jangan pula kita tidak berdoa kerana kita kata Allah Ta'ala maha mengetahui hal keadaan kita. Kita memerlukan sesuatu, kita dalam keadaan kesulitan, Allah maha mengetahui. Oleh kerana Allah tahu tu, tak payah kita doa, Allah dah tahu dah apa yang aku nak. So ini adalah tidak ada asal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia maha mengetahui
Allah juga mengajarkan kepada kita dan menyuruh kita ud'uni, pohonlah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, akan ku perkenankan. Kemudian yang keempat, kita menyebutkan tentang pengiktirafan Nabi Adam AS tentang kesalahan ataupun dosa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Adam AS. Maka Nabi Adam AS memohon, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Maka dia bertawassul dengan hak ataupun dengan hak kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bila ditanya kepada Adam oleh Allah Ta'ala, kenapa kau menyebut nama Muhammad? Bagaimana kau mengetahuinya? Kata Adam AS, bahwasanya ketika mana dia diciptakan, kemudian dia nampak di tiang arasy itu ada tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tahulah aku bahawasanya Muhammad ini adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Adam pun bertawassul dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis ini juga adalah dhaif, bahkan maudhu', palsu dan tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun riwayat tersebut tidak sabit. Berikutnya, yang kelima adalah doa ataupun hadis yang selalu kita dengar, ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Wa imaduddin, dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ardi, dan adalah cahaya langit-langit dan bumi. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata mukmin dan adalah tiang agama, dan doa itu merupakan cahaya langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak min hadis, daripada hadis Ali, wa qala hadha hadisun sahih, dan berkata Imam Al-Hakim hadis ini sahih. Qala hadha hadisun sahih wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Qala Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid rawahu Abu Ya'la wa fihi Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid wa huwa matruk. Berkata Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, rawahu Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Abu Ya'la hadis ini, wa fihi, dan dalam riwayatnya ada seorang yang bernama Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid. Muhammad Ibnul Hasan Ibnu Abi Yazid wa huwa matruk, dan rawi ini iaitu rawi yang bernama Muhammad ibn Al-Hasan ibn Abi Yazid wa huwa matruk, maka rawi ini matruk, ditinggalkan, maksudnya tidak diambil riwayatnya, wa huwa matruk. Wa qala Al-Albani fi Ad-Dha'ifah, dan berkata Imam Al-Albani di dalam kitab beliau Ad-Dha'ifah, maudhu'. Hadis ini adalah maudhu', hadis ini adalah palsu. Jadi kalau dilihat dalam hadis ini, bahawasanya disebut tadi rawahul Hakim fil Mustadrak, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan dikata hadis sahih, dan dipersetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Walaupun demikian, di sana kata Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, rawahu Abu Ya'la, padanya ada Muhammad ibn Al-Hasan ibn Abi Yazid. Maka berlaku sedikit khilaf atau perbezaan pandangan para ulama terhadap hadis ini. Maka macam kita sebutkan tadi, Imam Al-Hakim menyatakan hadis sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Tetapi oleh kerana Al-Imam Al-Haythami meriwayatkan juga hadis yang sama, dan di dalamnya ada rawi yang bernama Muhammad ibn Hasan ibn Abi Yazid, maka dia adalah rawi yang matruk. Rawi yang matruk maksud itu jarah, maksudnya adalah kritikan kepada rawi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah setelah kajiannya, maka menyatakan di dalam kitab beliau Ad-Dha'ifah, hadis ini adalah maudhu', hadis ini adalah palsu.
Maka di sana sebahagian para ulama mendhaifkan hadis ini, sebahagian menyatakan hadis ini palsu, sebahagian menyatakan hadis ini sahih sebagaimana yang disebut oleh al-Imam Al-Hakim. Maka di sini ya dilihat bahawasanya ada sedikit perbezaan pandangan para ulama terhadap hadis ini. Maka dilihat kepada hukum yang berbeza kerana hukum kepada rawi mungkin. Dan perselisihan para ulama di dalam menghukumkan sesuatu hadis itu sahih ataupun dhaif, maka ini adalah ijtihad para ulama. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, ya memang ijtihad para ulama di dalam menghukumkan hadis ini sahih ataupun dhaif. Begitu juga hadis-hadis yang lainnya. Bahkan para ulama sebahagiannya ada juga hadis-hadis yang mereka menghukumkannya dhaif, kemudian setelah berlalu beberapa masa maka mereka menukar hukumnya kepada sahih mungkin ataupun hasan. Sebagai hadis-hadis yang dihukumkan hasan atau dihukumkan sahih pada sebelumnya, kemudian boleh jadi masa hadapan apabila Allah Subhanahu wa taala menyingkap ilmu, maka ternyata hadis tersebut dhaif. Maka para ulama mengubah hukum hadis tersebut berdasarkan ilmu yang ada pada ketika itu. Maka ini yang dipanggil ijtihad para ulama di dalam menghukumkan kesahihan atau kedhaifan sesuatu hadis tersebut. Maka ianya berdasarkan kepada rawi ataupun hukum kepada rawi hadis tersebut, dan juga sebagaimana yang telah kita nyatakan pada kuliah-kuliah yang lalu, maka ia merujuk kepada 5 syarat hadis sahih: sanad bersambung, rawi yang dhabit, rawi yang siqah, tidak ada syaz iaitu bercanggah, rawi yang lebih ausaq, lebih siqah, dan tidak ada kecacatan yang nyata. Maka ini yang dipanggil ijtihad para ulama di dalam menghukumkan sesuatu hadis. Kita tidak ingin untuk memanjangkan perkara ini kerana banyak lagi perbahasan yang lain. Sebahagian mungkin kalau sekiranya dilihat kalau sekiranya kita mempunyai kemampuan ataupun kalau boleh baca, boleh memahaminya, maka kita perlu melihat secara lebih detail kenapa para ulama itu menghukumkannya sahih dan sebagian ulama menghukumkannya dhaif. Kalau di dalam bab al-jarh wa ta'dil, kalau dalam bab al-jarh iaitu kritikan kepada rawi dan ta'dil, memberikan value kepada rawi, maka ia berdasarkan macam kita sebutkanlah, maka dia ijtihad para ulama. Dan kadang-kadang apabila sesuatu pertentangan berlaku di antara rawi yang dita'dilkan, rawi yang diberikan adil ataupun ta'dil ni maksudnya pujian oleh sebahagian ulama, kemudian datang ulama yang lainnya mentajrih iaitu mengkritik rawi tersebut, maka dalam kaedah ini kadang-kadang berlaku perselisihan antara ulama yang mentausiqkan, iaitu yang menghukumkan rawi itu siqah umpamanya, ataupun rawi itu suatu rawi yang boleh dipakai, dan di antara ulama yang mentajrihkan, yang mengkritik rawi yang sama. Maka para ulama melihat kepada kalau sekiranya berlaku tausiq sebahagian ulama dan datang ulama yang lain mentajrihkan, mengkritik rawi tersebut dan menyatakan kenapa rawi tersebut dhaif, kenapa rawi tersebut ditolak dan sebagainya, maka dalam keadaan ini para ulama mendahulukan tajrih. Para ulama mendahulukan tajrih iaitu kritikan. Ditambah lagi kalau sekiranya kritikan tersebut disebut kenapa rawi tersebut dhaif, kenapa rawi tersebut ditinggalkan atau matruk, kenapa rawi tersebut sekian dan sekian dan sekian dan sekian, maka rawi ini dhaif kerana sekian dan sekian dan sekian, disebut dalam ilmunya al-jarhu mufassar, jarah yang lebih terperinci. Maka di antara orang yang mentakdilkan satu orang rawi ataupun ulama yang mentausiqkan rawi dengan ulama yang mentajrihkan seseorang rawi, maka pada kebiasaannya ia secara hukum asalnya sebahagian para ulama menyatakan hukum asal rawi boleh pakai.
Tapi sekiranya datang satu ulama jarah wa ta'dil menghukumkan rawi tersebut daif dengan diberikan perincian kenapa rawi tersebut daif, maka tajrih, kritikan itu didahulukan daripada tausiq. Kritikan didahulukan daripada tausiq tadi, siqah tadi tu. Kenapa? Kerana orang yang mentajrih, maka dia mempunyai ilmu yang lebih daripada orang yang mentausikkan. Orang kata, oh dia ni rawi adil, boleh pakai. Datang satu orang ulama yang lain, dia kata, no, dia ni tak boleh pakai. Kenapa? Kerana A, B, C, D, E. Maksudnya, ulama yang mengkritik rawi tersebut mengetahui keadaan rawi tersebut secara detail. Maka sebab itu, tajrih, sebab itu kritikan itu didahulukan daripada tawthiq ataupun ta'dil seseorang rawi. Maka dalam kes yang seumpama ini, maka kita melihat kepada hujjah di antara ulama yang menghukumkan sahih dan ulama yang menghukumkan daif. Maka kita lihat ulama yang menghukumkan daif, apa hujahnya, kenapa dan sebagainya. Maka di situ ulama yang berikutnya ataupun kemudian melihat kepada tarjih. Datang bab tarjih. Tarjih ni maksudnya kita melihat kepada mana yang lebih tepat, mana yang lebih dekat kepada dalil, mana yang lebih dekat kepada bukti. Maka itu didahulukan daripada tausik tadi tu. Kalau kita lihat dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, maka sebagiannya Imam Al-Hakim menghukumkan sahih sesuatu hadis, dan dilihat bahawasanya kategori ulama-ulama yang dalam bab al-jarh wa ta'dil ni ada kategori dia. Ada ulama yang dinamakan mutasahil, ada ulama yang dinyatakan ataupun dinamakan ataupun disifatkan sebagai mutasahilin. Mutasahil maksudnya ulama tersebut begitu agak mudah untuk menghukumkan ataupun menghukumkan seorang rawi itu siqah. Senang dihukumkan siqah, itu namanya mutasahil. Di sana sebaliknya ada ulama yang mutasyaddid, ada ulama yang begitu keras. Ada ulama yang begitu keras menghukum rawi. Maka silap sikit je daif, silap sikit je, itu dipanggil mutasyaddidun. Maka antara mutasahil yang bermudah-mudah dalam menghukum rawi siqah dan dipanggil satu lagi itu mutasyaddidun yang terlampau keras dalam menghukum seseorang rawi, maka di tengah-tengahnya ada dinamakan mu'tadil. Ada dinamakan ulama yang mu'tadil. Mu'tadil maksudnya tidak terlampau meringan-ringankan dalam menghukumkan rawi tersebut siqah dan tidak terlampau keras dalam menghukumkan seseorang rawi itu daif. Seumpama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia dikategorikan mu'tadil. Maka dia tidak mutasahil dan dia tidak mutasyaddid. Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam Mustadrak Al-Hakim, maka Imam Al-Hakim An-Naisaburi maka dikategorikan sebagai mutasahilin. Itu antara ulama yang agak mudah untuk menghukumkan sesuatu hadis itu sahih. Begitu mudah menghukum seorang rawi itu siqah umpamanya. Maka datang pada kebiasaannya bila disebut kadang-kadang kita ada dengar disahihkan oleh Imam Al-Hakim tetapi didaifkan oleh Az-Zahabi. Datang Imam Az-Zahabi pula, Al-Imam Az-Zahabi mendaifkan hukum yang telah diberikan oleh Imam Al-Hakim. Maka begitulah ilmu hadis dan begitulah bagaimana para ulama melihat ataupun berijtihad di dalam ilmu hadis ini. Maka ini ada tapi bila kita sebut ijtihad ni, maka dia bukanlah suatu benda yang mudah. Maka dia datang daripada ulama-ulama yang mutabahhir, ulama-ulama yang lautan ilmunya dalam ilmu hadis. Barulah mereka boleh bergelumang ataupun menyelam lebih dalam ilmu jarah wa ta'dil ataupun dalam ilmu menghukumkan sesuatu hadis ini sahih ataupun dhaif dan sebagainya. Maka dia bukan semudah untuk melihat sahaja, dia bukan semudah untuk kita rawi ini nampaknya dhaif atau dhaif. Dia bukan semudah itu. Dan dia bukan semudah melihat semua sanad hadis ini bersambung, nampak rawi-rawinya siqah dan nampaknya dhabit dan tidak ada syaz, dan pada dia tak nampak sesuatu kecacatan pun terhadap hadis tersebut.
Maka kadang-kadang ulama juga ada tingkatan-tingkatannya. Maka di sana ada sebahagian para ulama yang lebih Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang lebih kepadanya, maka dia melihat cacat yang tidak dilihat oleh ulama yang lainnya. Maka ini semua adalah berdasarkan ilmu, kelebihan yang Allah berikan kepada setiap para ulama tersebut. Maka oleh kerana dia masuk dalam babul ijtihad, maka masuklah dalam hadis idza hakamal hakimu fajtahid. Kalau seorang hakim dan juga kalau ulama itu berijtihad, maka tepat ijtihadnya itu mendapat 2 pahala, dan sekiranya salah ijtihadnya itu mendapat 1 pahala. Dan yang mendapat 2 pahala itu kerana dia berijtihad menggunakan ilmu yang Allah bagi kepada dia untuk berijtihad tentang sesuatu hukum, dan ijtihadnya betul, tepat, maka dapat 2 pahala. Dan ulama yang mendapat 1 pahala disebabkan salah itu, maka jawapan yang salah ataupun hukum yang salah itu tidak diberi pahala, tetapi dia diberi pahala di atas juhud, usaha dia dalam dia berijtihad menentukan sesuatu hukum. Maka ini seumpama dalam bab fiqh. Maka dalam bab fiqh para ulama menentukan sesuatu hukum halal ke haram ke, wajib ke, sunat ke dan sebagainya, maka semua ini adalah masuk dalam ilmu ijtihad, dan ianya bukanlah sekadar hanya mengulas ikut suka saja. Dalam masa yang sama, kita hadis pun tak pernah habis, kita hadis pun tak pernah tengok, kita hadis pun kita tak reti, kita hadis pun dalam bentuk-bentuknya, dalam pelbagai namanya pun kita tak tahu. Kemudian kita mengulas, ilmu ini hanya ilmu ijtihad saja. Tak boleh kita nak kata ianya sesuatu yang yakin dan sebagainya, sedangkan kita sendiri tidak khatam pun Bukhari, tak khatam pun Muslim. Mungkin kita sendiri pun tidak pernah tengok sebahagian kita hadis kan. Kadang-kadang kalau nak apa orang kata, kalau kail panjang sejengkal, maka lautan dalam janganlah nak dipandai-pandai, janganlah nak diduga kan. Berikutnya yang keenam, innar rizqa la tunqisuhu al-ma'siyata wa la taziduhu al-hasanah wa tarku ad-du'a ma'siyah. Antara hadis yang lemah dan tidak sabit adalah hadis yang menyatakan innar rizqa, sesungguhnya rezeki itu la tanqusuhu al-ma'siyah, sesungguhnya atau maksiat itu tidak mengurangkan rezeki, wala tazidul hasanah, dan juga tidak menambah kebaikan, ataupun la taziduhul hasanah, sesungguhnya kebaikan itu tidak menambah rezeki. So hadis ni kata maksiat tidak mengurangkan rezeki, kebaikan tidak menambah rezeki. Wa tarkud du'a, dan meninggalkan doa itu adalah maksiat. Qala al-Haisami, berkata al-Imam al-Haisami dalam Majma' az-Zawaid, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tabrani dalam fi as-Saghir, al-Imam at-Tabrani dalam as-Saghir. Al-Imam at-Tabrani dia ada Mu'jam al-Kabir, dia ada Mu'jam Awsat, dan dia ada Mu'jam as-Saghir. Maka al-Imam at-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam as-Saghir, wa fihi Atiyah al-Aufi, ada rawi yang bernama Atiyah al-Aufi, wa huwa dhaif. Maka rawi Atiyah al-Aufi ni, maka dia ni statusnya dhaif. Berkata al-Imam Ibn al-Jawzi dalam kitab Al-Ilal Mutanahiyah, qala Ibnu Adi, berkata Ibnu Adi, ini semua nama ulama jarah wa ta'dil, Ibnu Adi dan sebagainya. Kata Ibnu Adi, hadha hadithun bihadha al-isnad batil, hadis ini dengan sanad ini adalah batil. Laisa yarwihi, tidak diriwayatkan daripada Mus'ir ghair Ismail, malaikat Ismail. Maka mereka tahu tentang sesuatu sanad itu tidak diriwayatkan dari Mus'ir selain daripada Ismail. Wa kana yuhaddithu 'an as-siqat bil bawatil, dan adalah dia itu meriwayatkan hadis daripada anis siqat bil bawatil, daripada siqat dengan batil, kebatilan. Qala ad-Daraqutni kadzdzab matruk, berkata Imam Daraqutni kadzdzab matruk, rawi ni kadzdzab, pendusta, matruk. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam ad-Dhaifah, hadis ini adalah maudhu', hadis ini adalah palsu. Wa qala,
ثم إن مما يدل على بطلان الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال berkata Syekh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah, kitab Ad-Dhaifah, silsilah, maksud dalam Ad-Dhaifah maksudnya silsilatu al-ahadits ad-dhaifah wal mawdu'ah. Syekh Al-Albani rahimahullah mempunyai kitab ataupun asalnya adalah risalah. Asalnya dia tulis risalah dalam majalah Tamadul Islam, bukan Tamadul Islam kat Malaysia, Tamadul Islam. Maka dia tulis dalam bersiri tentang hadis-hadis dhaif dan hadis palsu. Maka bermula daripada dia menulis siri hadis dhaif dan palsu itu, maka akhirnya dibukukan dan jadilah kitab silsilah, iaitu rantaian ataupun orang kata encyclopedia silsilatu ahadits dhaifah wal mawdu'ah, hadis-hadis dhaif dan mawdu' palsu, dan wa atharuha sayyi fil ummah, tajuk kitabnya, dan kesan buruknya kepada umat. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab yang besar ni, sekarang dah mencapai 20 jilid yang terakhir 20 jilid kitab silsilah ni. Syekh Al-Albani rahimahullah bila dia bawa suatu hadis yang dhaif atau palsu, dihukumkan, kemudian dia mensyarahkan kenapa ianya dhaif dan kenapa hadis tersebut maudhu', palsu. Kemudian dia akan bawa fiqhnya, ataupun kalau yang sahih dia bawa fiqhnya. Kalau yang dhaif ataupun palsu ni, dia akan bawa kesan buruk hadis palsu ni kepada masyarakat ataupun kepada umat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, antara yang menunjukkan kebatilan hadis ini, batilnya hadis maksudnya maksiat itu tidak mengurangkan rezeki dan kebaikan tidak menambah rezeki. Maka hadis ini adalah hadis yang matruk disebutkan maudhu', palsu. Antara yang menunjukkan kepalsuan hadis ini adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Sesiapa yang suka untuk Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, maka hendaklah dia falyasil rahimah, hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selain daripada keduanya. Maka hadis ini kata amalan salih, benda baik. Amalan salih, sesuatu perkara yang baik akan menambah rezeki. Sebagaimana hadis ni kata, siapa yang nakkan Allah Ta'ala tambah rezeki dia, hendaklah dia menyambung rahimah, iaitu silatu hubungan rahim, kekeluargaan, hubungan silaturahim, kita panggil silaturahim. Maka ini menunjukkan hadis ini palsu, berlawanan dengan hadis yang sahih. Hadis yang palsu ni tadi kata apa? Maksiat tidak mengurangkan rezeki, amalan salih tidak menambah rezeki, sedangkan sesuatu kemaksiatan itu mengurangkan rezeki, sesuatu amalan salih akan menambah rezeki. Sebab itu macam kita baca ayat Al-Quran sebenarnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa ke Allah, takut Allah, takwa ke Allah, Allah bagi dia jalan keluar, dan Allah akan rezekikan daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Maka siapa takwa ke Allah, siapa buat baik, Allah akan tambahkan rezekinya. Siapa bermaksiat kepada Allah, maka rezekinya itu tidak ditambah ataupun dikurangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fahaza yadullu ala anna al-hasanah, maka ini menunjukkan bahawasanya kebaikan itu adalah sebab bertambahnya rezeki, kama begitu juga sebab untuk umurnya panjang. Maka hadis ini palsu, disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan imam-imam yang sebelum ni tadi. Itu Daraqutni muhkam kita rawi ni kadzab matruk. Bila dikatakan rawi itu kadzab, pendusta, matruk, maka hadisnya menjadi palsu lah. Hadis menjadi palsu. Kalau rawi itu lemah ingatan, kurang dhabitnya, maka hadisnya menjadi dhaif. Dan berikutnya yang ketujuh, yang terakhir dalam buku kita ni, fahad ad-du'a mukhul ibadah. Ini juga suatu hadis yang selalu kita dengar, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak kepada ibadat. Doa adalah otak kepada ibadat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada hadis Anas dalam Jami' At-Tirmizi ataupun kita panggil Sunan At-Tirmizi, dan juga dalam Mishkat Al-Masabi Al-Imam At-Tabrizi. Wa qala hadha hadithun gharib, kata Imam Tirmizi, hadha hadithun gharib min hadha al-wajh la na'rifuhu illa min hadith Ibn Hulay'ah. Berkata Al-Imam At-Tirmizi, hadha hadithun gharib,
Pada kebiasaannya Al-Imam At-Tirmizi dalam jami'nya, atau dipanggil Sunan Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi. Apa beza jami' dengan sunan? Itu kena ada kuliah yang lain pula. Apa beza kitab jami' dengan kitab sunan? Apa beza kitab musnad dengan kitab mustadrak? Apa beza kitab mustakhraj atau mustakhrajat? Maka itu semua adalah bagaimana penulisan para ulama hadis terhadap sesuatu kitab dan namanya. Maka kata Al-Imam At-Tirmizi dalam jami'nya, hadisun gharib, hadis ini gharib. So hadis ini gharib min hadzal wajh, iaitu daripada jalan ini, la na'rifuhu, kami tidak mengetahuinya, melainkan hadis Ibnu Hulay'ah. Kami tak mengetahui hadis ini melainkan satu jalan dia, hadis daripada jalan Ibnu Hulay'ah. Pada kebiasaannya Al-Imam At-Tirmizi bila disebut dalam jami'nya haza hadisun gharib, pada kebiasaannya banyaknya hadis yang disebut gharib itu biasanya dhaif. Disebut gharib biasanya dhaif. Kerana kalau kita perbahasan dalam hadis ahad, kita ada belajar hadis gharib, kemudian kita ada belajar hadis dalam kategori ahad itu ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Rawi atau hadis yang dipanggil gharib, secara kalau dalam ilmu mustalahnya, gharib itu hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi saja, maka dinama gharib. Kalau ada dua rawi, setiap tabaqah dipanggil hadis aziz. Kalau sekiranya 3 dan lebih dan tidak mencapai tawatur, dipanggil masyhur. Jadi gharib ni bukan gharib mesti dhaif ya. Gharib tidak semesti dhaif. Hadis gharib maksudnya hanya ada satu jalan saja periwayatan. Maka dilihat pada kebiasaannya, hadis dhaif ni biasanya gharib. Hadis dhaif ni biasanya gharib. Sebab dhaif dia lemah, pada kebiasaannya dia datang daripada satu jalan saja. Pada kebiasaannya. Tapi tidak semestinya semua hadis gharib itu adalah hadis dhaif. Dalam kes ini, doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otak kepada ibadat. Kata Imam Tirmizi tadi, gharib dan kami tak mengenali hadis ini melainkan daripada hadis Ibnu Hulay'ah. Maka Syekh Al-Albani menghukumkan hadis ini dalam Dhaif Sunan At-Tirmizi dan juga dalam Mishkatil Masabih. Hadis ini adalah dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi ini 7 hadis yang dibawa dalam buku kita ini. Ad-du'a, mafhumuhu, doa, pemahamannya, hukum hakamnya, ahkamuhu, akhta'un taqa'u fihi, dan kesalahan yang berlaku di dalam bab doa. Maka ini 7 hadis contoh yang dibawakan oleh penulis kitab kita ni tentang contoh-contoh hadis yang lemah dan hadis yang palsu dalam bab berdoa. Habis. Tinggal habis kitab kita ni. Tinggal hanya ada di bahagian akhir daripada buku kita Ad-Du'a ini adalah namaziju li'ad'iyati Qur'aniyah. Dia hanya bawakan contoh-contoh doa-doa daripada Al-Quran. Dan berikutnya namazij, doa-doa dari contoh-contoh dari doa-doa nabawiyah. Doa-doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh-contoh doa-doa dalam Al-Quran banyaklah, antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf 23. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Surah Hud 47. Kemudian banyak lagi lah contoh-contoh doa daripada Al-Quran ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, iaitu surah Taha ayat 25 dan 26. Ini contoh doa Nabi Musa. Doa datang daripada Al-Quran. Ya Allah Ta'ala cerita doa Nabi Musa. Ketika mana kita pernah sebut tentang doa ini, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, iaitu wahai Tuhan, isyrah li sadri, wahai Tuhan,
lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, engkau lancarkanlah ataupun kau bukakanlah simpulan lidahku ini, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku. Ini adalah doa Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, lidahnya itu terbakar. Lidah Nabi Musa alaihissalam, kita dah cerita dah sebelum ini, disebut oleh para ulama dalam kitab tafsir bahawasanya ketika mana Musa alaihissalam di dalam jagaan Fir'aun, ketika mana semua anak-anak lelaki dibunuh oleh Fir'aun, Allah takdirkan Musa alaihissalam ni masuk dalam istana Fir'aun dan dijumpai oleh Asia, isteri Fir'aun. Ketika mana Asia berjumpa, ketika mana Fir'aun melihat Musa, baby, itu Nabi Musa berada di dalam istananya dan dijaga oleh Asia, maka apa lagi, dia nak bunuh lah kan. Oleh kerana pada ketika itu dia nak bunuh anak-anak lelaki, kerana dia bimbang dia bimbang lelaki ni ialah akan menentangnya. Dia tu Nabi lah, dia lelaki. Maka Asia ni pujuklah kepada Fir'aun supaya janganlah bunuh, biar kita jaga Nabi Musa alaihissalam ni. Dan kalau tak percaya juga, kalau takut sangat dia ni Fir'aun kalau takut sangat, dia kata cuba bagi dia dua benda. Satu bagi dia macam permata ke apa, yang satu lagi bagi dia bara api. Dia pilih mana? Kalau dia ambil permata tu maksudnya dia cerdik nak bunuh lah. Kalau dia ambil bara api ni, maksudnya dia baby, tak tahu apa-apa. Maka Allah takdirkan tangannya itu maka mengambil bara api dan dia masuk dalam mulutnya, menyebabkan mulutnya terbakar dan juga luka kepada mulut Nabi Allah Musa alaihissalam, menyebabkan sehingga besar Nabi Allah Musa alaihissalam ada problemnya susah untuk berhujah, kerana lidah yang cedera itu memberi kesan kepada Nabi Musa sehingga dia besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan bersamanya apabila Nabi Allah Musa minta ke Allah, iaitu bagilah saudaraku Harun. Maka Nabi Allah Harun diutuskan bersama Nabi Allah Musa alaihissalam, dan Harun ini dia lancar, lidah tak ada problem, dan dia bila berhujah tidak sebagaimana Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam doa ke Allah supaya utuskanlah Harun supaya dia boleh tolong untuk menyampaikan risalah. Nabi Musa takut kalau sekiranya dengan lidah dia yang tak lancar tu, nanti Fir'aun akan tuduh pula yang macam-macam. Takkan Nabi tak lancar dalam berhujah. Maka dia minta ke Allah dan Allah Ta'ala memberi bantuan dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Dan ketika mana Nabi Allah Musa alaihissalam nak menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan kepada Fir'aun, maka dia pun doa ke Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, engkau cerahkanlah, lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah urusanku. Kau bukakanlah simpulan lidahku ini yang susah sangat nak berhujah ini. Yafqahu qawli, supaya mereka itu mudah faham apa yang aku nak sampaikan. So ini antara doa-doa yang disebut dalam Al-Quran, dan banyak lagi doa-doa lain lah yang mungkin kita tak baca lah keseluruhan doa ni. Boleh rujuk lah mana-mana doa-doa dalam Al-Quran, sebegitu banyak sekali. Okey, soalan tu sekejap lagi kita tengok. Contoh doa Nabawi ya. Banyak jugalah dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat-tuqa, taqwa, wal-afaf, kemuliaan, wal-ghina, kekayaan.
Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wa a'udzu bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan banyak lagi contoh-contoh doa di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga mungkin kita tak danlah nak baca satu-satu doa ni. Okey, kita pergi kepada satu persoalan. Boleh tak kita berdoa dengan doa-doa yang datangnya daripada hadis yang daif ataupun hadis munkarah? Hadis yang daif, hadis yang lemah ataupun hadis palsu. Boleh tak kita berdoa dengan doa-doa yang datangnya daripada hadis yang daif ataupun munkarah? Perlu kita tahu bahawasanya doa ada dua kategori. Satu, doa yang dipanggil doa muqayyadun bi zamanin atau makanin, doa yang terikat dengan masa, doa yang terikat dengan tempat, doa yang terikat dengan ibadat, doa yang terikat dengan bilangan yang tertentu, ataupun doa yang terikat dengan fadilat yang tertentu, seperti doa istiftah, ketika mana dibaca iftitah atau istiftah, ataupun doa masuk tandas, ataupun doa kita nak tidur dan sebagainya. Maka ini kategori pertama, iaitu doa yang muqayyadun, doa yang datang daripada hadis yang sahih yang bagi tahu kepada kita doa ini adalah doa istiftah. Nabi baca waktu istiftah. Doa ni Nabi baca waktu nak masuk tandas. Doa ni Nabi baca keluar tandas. Ini dipanggil doa khusus ataupun doa yang terikat dengan masa, zaman, tempat, ibadat dan bilangan tertentu, baca 3 kali dan sebagainya, ataupun zikir 10 kali, zikir 100 kali. Maka kategori ini tak boleh untuk kita pergi pandai-pandai. Kategori pertama ni kita tak boleh pandai-pandai lah. Istiftah, doa iftitah, baca macam mana yang Nabi ajar. Doa ketika mana sebelum salam, doa-doa yang Nabi sebut, doa basuh tandas, doa keluar tandas, doa-doa yang dipanggil doa khusus ni, doa-doa ni sepatutnya kita membacanya sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, doa yang dipanggil doa mutlak, doa umum, mutlak doa, secara umum ni didoa saja. Maka ini luas. Kalau kita jumpa suatu hadis tapi hadis tu daif, tapi dia mengandungi doa, boleh tak kita baca? Boleh, tak ada masalah. Kerana dia masuk dalam bab doa mutlak, doa umum, doa yang tidak terkait dengan apa-apa, tetapi dia datang daripada hadis yang daif. Ini tak ada masalah. Melainkan kalau sekiranya hadis yang daif ataupun hadis yang munkar, hadis yang lemah itu mengandungi sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Islam, maka itu yang tak dibenarkan. Bila saya sebut hadis munkar, bukan hadis tu maksudnya munkar lawan ma'ruf ya. Memang hadis munkar memang lawan ma'ruf. Hadis munkar maksudnya bukannya man ra'a minkum munkaran, kalau kamu nampak satu munkar maka ubahlah dengan tangan. Tak, hadis munkar hadis yang rawinya itu meriwayatkan suatu hadis yang bercanggah dengan rawi siqah. Satu rawi yang lemah bercanggah meriwayatkan suatu hadis yang bercanggah dengan rawi siqah dipanggil hadis munkar. Dhaif lah secara umum hadis dhaif. Maka hadis dhaif, kalau sekiranya doa tersebut tidak mengandungi perkara yang bercanggah dengan Al-Quran, dengan Sunnah, tidak menjadi masalah, boleh untuk kita berdoa dengannya. Tetapi apa-apa pun, doa yang diajar macam kita sebut doa Quran dan doa hadis Nabi yang sahih, maka itu lebih utama untuk kita ambil perhatian dan kita ambil berat tentangnya. Yang jadi masalahnya, saya bacakan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Tabrani. Al-Imam Al-Tabrani kita sebut tadi, Al-Imam Al-Tabrani. Al-Imam Al-Tabrani, Imam Kabir, Imam besar. Al-Imam Al-Tabrani ni meninggal pada tahun 360 Hijrah, lahir pada tahun 260 Hijrah, antara imam yang awal. Dan antara kita sebut tadi, ada kitab yang masyhur, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Saghir. Dan Al-Imam Al-Tabrani ini Sulaiman, nama dia Sulaiman ibn Ahmad
meninggal 360 Hijrah ni, Al-Imam At-Tabrani dia ada satu kitab namanya Kitab Ad-Du'a. Kitab Ad-Du'a. Dia menghimpunkan doa. Dia sebut dalam muqaddimah, saya bacakan. Qala al-Imam At-Tabrani dalam muqaddimah kitab doa dia, haza kitabun allaftuhu. Ini adalah kitab yang aku karang, jami'an li ad'iyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghimpunkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadani ala zalika ra'aitu kathiran minan nas qad tamassaku bi ad'iyati saja'. Aku tulis kitab ni sebab aku tengok ramai orang ni qad tamassaku, duk berpegang dengan doa-doa saja'. Sejak ni maksudnya doa, kan kadang-kadang kita baca doa yang hujung-hujungnya semua sama tu, itu dipanggil sejak. Orang suka sangat doa yang seumpama itu, tak datang daripada hadis Nabi, tapi orang duk baca doa, pentingkan doa-doa yang seumpama itu. Maka banyak orang yang berpegang dengan doa-doa yang seumpama ini, dan doa-doa yang wada'tu wa ad'iyati wada'at ala adadil ayyam. Dan juga orang duk suka sangat doa-doa yang dibuat dan direka berdasarkan bilangan hari ataupun bilangan tertentu. Macam zaman sekarang lah, kita ada kan, kita pernah tengok dekat orang jual ataupun rumah-rumah orang dulu lah. Sekarang dah jarang kot. Kan ada zikir hari Isnin, zikir hari Selasa, zikir hari Rabu, zikir hari Khamis, zikir hari Jumaat. Ada orang baca mungkin ni doa hari Isnin, baca doa ni. Doa hari Selasa, baca doa ni. Doa hari ni sekian. Ada orang baca doa ni baca 80 kali, baca 20 kali, baca 80 kali. Macam tu lah apa yang disebut oleh At-Tabrani. Ada orang duk sibuk dengan hadis-hadis atau doa-doa yang orang duk reka tentang mengikut bilangan hari-hari. Mimma allafaha al-warraqun, yang dibuat oleh entah siapa-siapa tu, dan tidak diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan daripada seorang pun daripada sahabat Nabi, dan tidak diriwayatkan daripada seorang pun daripada tabi'in bi ihsan. Maka aku pun mengarang kitab ini dengan sanadku bil asanid, dengan sanad-sanad yang ma'thurah, sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kata Imam At-Tabrani. Berkata Al-Allamah Al-Muallimi rahimahullah, wa ma akhsara, begitu ruginya, betapa ruginya sebahagian orang yang meninggalkan doa-doa yang sabit daripada kitab Allah Al-Quran Azza wa Jalla, dan meninggalkan doa daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala yakadu yad'u biha summa ya'madu ila ghairiha. Kemudian dia duk pergi bergantung kepada doa selain daripada doa yang datang daripada hadis-hadis. Kemudian dia melaziminya, wa yuwadhabu alaihi alaysa hadha min adh-dhulmi wal 'udwan. Tidakkah benda ini adalah kezaliman dan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So ini dikata oleh Syekh Al-Allamah Al-Muallimi. Pelik orang ni, daripada hadis Nabi yang banyak dia tak nak baca. Dia sibuk doa-doa yang direka-reka, doa-doa yang tak datang daripada mana-mana. Itu dipentingkan daripada doa Nabawi, doa yang datang daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. So mudah-mudahan kita ni pentingkan dulu doa daripada Quran, berikutnya doa daripada hadis. Kalau ada sekiranya hajat kita yang menyamai dengan doa daripada Quran dengan doa daripada hadis, gunakan ayat Quran tersebut, gunakan hadis tersebut untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana ianya datang daripada kalamullah, kemudian datangnya daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya, kalau sekiranya nak lagi doa yang lain-lain yang tak dikena-mengena atau tak datang dari Quran, tak ada masalah. Tetapi jangan duk sibuk sangat mementingkan doa yang direka-reka daripada doa Quran dan doa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habis kita bab doa. Takut ada soalan Ustaz, takut ada dua syar'i dan adat. Saya tak faham. Bagaimana pula takut pak dukun kerana mereka pakai khadam dan boleh merosakkan kehidupan seseorang? Oh,
takut ada dua, satu syar'i, satu adat. Okey. Takut ada dua, satu syar'i, satu adat. Bagaimana pula takut pak dukun kerana mereka pakai khadam dan boleh merosakkan kehidupan. Takut ada takut yang syarak, ada takut adat. Takut adat ni macam kita sebut takut kepada haiwan berbisa, takut kepada haiwan harimau, takut kepada singa dan sebagainya. Maka itu adalah takut yang secara adatnya ataupun secara fitrahnya manusia takut. Dan juga manusia secara fitrahnya takut tempat gelap. Apabila berada dalam kegelapan, kita akan berasa bimbang dan takut itu tak menjadi masalah. Yang kedua, ada takut yang dipanggil takut syar'i. Takut syar'i ni takut yang kita takut kerana Allah Ta'ala lah. Dan takut yang soalan dia, bagaimana pula takut pak dukun? Kita tak takut pak dukun, tetapi kita bimbang dan risau dengan perlakuan jahatnya si pak dukun ini menggunakan sihir dan sebagainya, menyebabkan kita terkena dengan perkara tersebut. Itu takut itu juga tidak syirik. Takut yang bermaksud syirik apabila kita takut kepada dia sehingga kita melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak, ataupun bila kita takut kepadanya kita buat sesuatu yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang bila kita takut kepada hantu dan setan, maka kita takut hantu dan setan. Dan berikutnya kita pergi oleh kerana takut hantu dan jin ni, takut dia bagi sesuatu, maka kita pun berkhidmat untuk dia. Maka itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kalau sekiranya orang buat sihir, itu takut disebabkan kemudaratan. Manusia akan takut kepada kemudaratan. Tetapi kita perlu tahu bahawasanya setiap dalam perkara keduniaan ini, kita pertama ialah takut Allah Ta'ala, dah tentulah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita takut sehingga mendatangkan syirik, sehingga kita takut jin, sehingga datang suatu i'tiqad, oh jin boleh buat sesuatu kepada hidup, sehingga datang i'tiqad jin boleh membunuh kita. Dan itu tak sepatutnya. Itu datang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana yang boleh mematikan dan yang boleh memberikan sesuatu mudarat, yang boleh memberikan sesuatu manfaat, itu hanyalah Allah Ta'ala. Jika kita takut kepada makhluk sehingga kita macam dah sampai peringkat i'tiqad bahawasanya setan itulah yang boleh mampu membunuh kita, maka syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hanya takut disebabkan nanti kalau kecederaan menyebabkan orang buat sihir, memang kita takut kalau kita takut jatuh sakit. Itu biasa. Tetapi jangan sampai perkara tersebut mendatangkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kuatkan akidah kita. Nabi SAW menyatakan bahawasanya kalaulah seluruh dunia ini, insakum wa jinnakum, manusia seluruhnya, jin seluruhnya, semuanya sekali berpakat untuk mendatangkan kemudaratan kepada kamu, tidak akan terjadinya kemudaratan itu kalau sekiranya Allah tidak tentukan untuk terkena pada kita. Itu akidahnya. Tetapi secara takut, secara secara natural ataupun secara fitrah, maka itu tidak sampai ataupun itu tidak dipanggil syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita sebut tadilah, kita takut benda pergi tempat yang gelap dan sebagainya, kita bimbang, takut-takut ada something yang akan memudaratkan kita. Itu biasa. Itu adalah takut yang fitrahnya manusia dijadikan begitu. Tetapi takut sehingga beriktikad sebaliknya, beriktikad bahawa makhluk memberikan kemudaratan atau makhluk boleh memberikan suatu manfaat, maka di situlah datangnya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa dalam Al-Quran berbentuk mufrad, adakah kita boleh ubah ke dalam bentuk jamak ketika berdoa? Seeloknya doa yang datang dalam bentuk mufrad ke bentuk jamak ke dalam Al-Quran, kita kekalkan lafaznya. Sama juga macam kita sebutkan sebelum ini, ada yang dah bertanya dah sebelum ini. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah,
Dalam Al-Quran menyebut secara Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, kan, dia gunakan mufrad, dia gunakan nahnu, dia gunakan dhamir nahnu, maka kekalkan lafaz tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, kekalkan lafaz itu, tak perlu mengubah kepada Rabbi, Tuhanku, tak payah, kerana gunakan lafaz Al-Quran yang datangnya begitu. Sama juga berbentuk mufrad. Maka kalau kita berbentuk mufrad, maka kalau datang dengan Quran, maka kita baca bentuk sebegitu. Tapi tak menjadi masalah juga untuk kita mengambil suatu doa daripada atau ayat Quran untuk kita menjadikan dia doa, dan kita membacanya bukan membaca Quran, kita membaca doa. Itu pun tak ada masalah juga. Tetapi macam kita sebut, yang eloknya biar kekalkan lafaz Quran itu. Kalau dia mufrad, kalau dia jamak. Doa Nabi SAW dalam banyak hadis biasanya guna mufrad. Gunakan mufrad. Bukan bermaksud apabila dia menggunakan nahnu kita kena beramai-ramai. Dah. Kalau sekiranya Nabi gunakan mufrad, semestinya memang dipahamilah Nabi biasa dibaca doa untuk diri dia lah, kan, untuk seorang. Biasanya Nabi bila dibaca doa atau berzikir yang berbentuk doa setelah daripada solat, dia guna lafaz mufrad sebab dia baca diri dia sendiri. Tapi macam kita sebut tadi, kalau kita ambil daripada Quran dan sebagainya, kalau boleh kekalkan lafaz yang sebagaimana datang dalam Al-Quran, maka itu yang terbaik. Tapi kalau dia hanya ambil ayat Quran, dipanggil iqtibas, diambil pada ayat Quran, iqtibas, nak jadikan doa, dia pun tukarlah Rabbi ke dan sebagainya, tak ada masalah. Rabbana ighfir lana, seperti doa kepada mak bapak, kan, doa kepada mak bapak, dia pun tukar kepada wali-wali daya, dia tak tukar wali-wali daina. Itu tak ada masalah, boleh. InsyaAllah dalam bab ni luas. Tinggal lagi macam kita sebut tadi, kalau kita memang just ambil daripada Quran begitu saja, kekalkan, itu adalah yang terbaik. Habis. So kita habis dah kitab doa. Wallahu alam. Yang ke depan kita tengok apa yang kita nak baca. Wallahu alam. Hari ni orang dah sibuk menyambut Maulid Nabi. Kalau di negara luar tu hari ni lah Isnin, siang tadi lah Isnin 12 Rabiul Awal, kena pula tepat 12 Rabiul Awal hari Isnin. Kita cuti besok hari, kalau kita kat Malaysia besok lah 12 kan, cuti besok. Apa-apa pun nak baca tak dan di sana para ulama kita telah pun menulis risalah tentang hukum menyambut Maulid dan sebagainya. Kalau just kita sebut secara sekali lalu, Al-Imam Al-Syekh Abu Hafiz Tajuddin Umar bin Ali ibn Salim Al-Lakhmi Al-Iskandarani Al-Maliki, yang dikenali sebagai Ibnul Fakihani, yang meninggal pada tahun 734 Hijrah. Maka dia ada menulis risalah Al-Mawridu fil kalami ala amalil maulid, iaitu kalam, itu perkataan tentang amalan maulid. Maka secara umum juga, kalau sekiranya kita lihat satu risalah yang lain, tidak tebal pun risalahnya, tapi mengambil masa jugalah kalau nak baca. Risalatun fi hukmil maulid, risalah hukum menyambut maulid, iaitu Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, rahimahumullahu ta'ala anhu. Kedua-dua imam ini, kedua-dua ulama ini telah pun menulis tentang apa hukum menyambut maulid dan sebagainya. Jadi secara sekali lalu, secara sekali imbas,
bahawasanya para ulama kita ahli sunnah wal jamaah secara umumnya menyatakan bahawasanya di sana tidak ada sambutan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianya tidak datang daripada Quran dan sunnah, dan tidak juga dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan tidak juga datang daripada para tabi'in, dan tidak juga datang pada tabi'ut tabi'in, dan juga ulama-ulama kita yang lainnya tidak menyambutnya. Dan mereka menghukumkan ianya merupakan bid'ah dalam bab agama ni. So kenapa? Pada asasnya kita sendiri tidak ada suatu tarikh yang jelas, ataupun tarikh yang muktamad, tarikh yang disepakati, ataupun tarikh yang muktamad. Tak ada siapa boleh menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal. Tak ada siapa pun boleh mengatakan Nabi lahir bila, melainkan disebut Rabiul Awal, hari Isnin. Tetapi bila, wallahu a'lam, kerana tidak datang dalil tentang perkara tersebut. Tidak ada suatu hadis ataupun tidak ada satu dalil yang jelas menyatakan Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Hanya dinyatakan Nabi dilahirkan pada hari Isnin tahun Gajah, Rabiul Awal. Tapi di sana para ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani dan juga macam kita sebut Ibnul Fakihani yang meninggal pada tahun 734 Hijrah ini, juga mereka menyatakan bahawasanya pada 12 Rabiul Awal maka semua orang mengetahui ianya adalah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni satu, tadi tak ada tarikh yang jelas bila Nabi lahir. Al-Mubarak Furi menyebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum 9 Rabiul Awal. Itu adalah berdasarkan catatan sejarah lah. Tetapi tidak ada dalil tentang perkara tersebut. Apa-apa pun yang pastinya 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nak sambut maulid kan, nak sambut kematian. Jadi sebab itu memang tidak jelas, dan memang tidak ada pun para ulama kita yang menyambut tentang dan juga buat sesuatu amalan-amalan tertentu pada untuk menyambut maulid. So itu saya harap semuanya jelas dalam perkara itu. Adapun untuk menjadikan Rabiul Awal ini tahun kita mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya kita mengenang dakwahnya, yang sepatutnya kita membawa orang supaya mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya kita membawa orang supaya mendekati kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa guna sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ilmu hadis pun tak reti? Apa guna sambut maulid Nabi pun ilmu tentang mustalah pun kita jauh? Apa guna menyambut maulid Nabi tetapi hadis Nabi yang sahih tak nak buat? Apa guna menyambut maulid Nabi tapi bid'ah itu kita tidak merasakan ianya berdosa? Apa guna menyambut maulid kita merasakan bid'ah itu perkara biasa? So itu adalah kecacatan di dalam jiwa kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya kita mendekatinya dengan kita dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan baca hadis, belajar hadis, apa nama hadis sahih. Paling kurang kita boleh beza, paling kurang kita ambil berat tentang kesahihan hadis, kedhaifan hadis. Maka bersempena dengan Rabiul Awal ini, maka kita menyeru supaya semua kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Bukan nak jadi ulama hadis, tetapi paling kurang kita mempunyai ilmu asas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ilmu asas ini akan menyebabkan kita tahu bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dzikra itu Al-Quran ini, dan kami yang memeliharanya. Sebagaimana kita sebut pada kuliah yang lalu, secara automatik juga hadis Nabi itu juga dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla dengan dihidupkan dan dibangkitkan para ulama yang jago untuk mempertahankan hadis-hadis Rasulullah dan membentengi daripada hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah tambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan mendekatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah caranya bagaimana kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan ilmu, doa ke Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, kau tambahkanlah aku ilmu dan tambahkanlah aku kefahaman, atau memberi kefahaman. Maka itu yang terbaiknya. Ilmu inilah yang akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tentang sunnah inilah yang akan membawa kita kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang ingin untuk minum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar hadis, dekatkan diri kita dengan sunnah dan hidupkan sunnah Rasulullah dan matikan bid'ah dan perangi bid'ah, maka itu adalah tanggungjawab kita bersempena dengan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita dan rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga Allah, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan dapat minum daripada telaga baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.